Untuk 45 ini, apa pilihan untuk agih daging korban? Konvensional atau moden? Dan juga pendekatan baru dalam memberi agihan daging korban untuk saudara kita di luar negara. Kita datang daripada Negeri Sembilan kan. Banyak orang kampung tu sendiri yang mengharapkan setahun sekali nak makan daging kan, pasal kita banyak orang susah. Kita boleh bagi pada orang setelah kita, bukan kata kita lebih tak, kalau ada kemampuan. Itu pandangan pakcik lah secara peribadi je kan. Lebih baik kita selesaikan kita dulu. Kita bukan saja melihat korban daging itu. Kita melihat bagaimana kita meluangkan masa kita dengan keluarga, bagaimana kita berkorban untuk mereka dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau daging pengorbanan ada yang 350 atau 450 ringgit, itu pun kita dah berkira bagaimana untuk kita membuat pengorbanan dalam keluarga kita. Jadi saya melihat dari segi situ. Kita tidak berkira di situ dan dengan keluarga juga kita tidak berkira. Kalau bila ditanya tentang yang daging tu ditinkan, saya rasa pada saya, pandangan saya yang cetek sikit ilmu agama ni, saya kata kurang bersesuaian. Yang tu lebih daripada kita tak tahu, sebab bila sampai ke peringkat yang ketiga, keempat, sebelum sampai ke orang yang sebenar, kita tak tahu di antara itu apa yang berlaku. Mungkin daging itu yang ditin tu mungkin dijadi satu perniagaan. Wallahualam. Ya, tapi orang yang tengah ni selalunya, okey. Yang asal ni dia berniat nak bersedekah daging korban, tetapi penghujung dia mencalai pula jadi. Saya rasa kalau nak benda ni tak sesuai. Kalau hantar terus kena ke tempat yang betul, biarlah yang orang yang layak, yang menerima, dan orang yang menguruskan tu pun orang yang betul-betul amanah. Baik, kita sudah tahu esok Hari Raya Korban dan tarikh 9 Zulhijjah, iaitu hari ini adalah hari semua jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah untuk berwukuf yang membabitkan perjalanan dari Mekah ke Padang Arafah sejauh 18 km. Dan ini merupakan rukun haji kedua dan tidak sah ibadat haji itu sekiranya jemaah tidak melalui proses ini. Dan tempoh untuk berwukuf bermula seawal Zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum fajar pagi esok. Nah, apabila kita bercakap mengenai ibadah korban ini, pengagihan daging kini pendekatannya itu bukan sahaja terhad kepada penduduk sekitar, tetapi juga boleh diagihkan kepada masyarakat di luar negara, khususnya mereka ataupun saudara kita yang berada di negara Islam di garisan krisis. Sembelih agih ini seperti biasa, sembelih daging, kemudian agih ke rumah-rumah, kawasan komuniti, itu adalah perkara biasa. Tetapi apabila kita bercakap mengenai pendekatan yang baru atau yang lebih moden, tin yang dibekukan daging itu hantar, iaitu pendekatan tin beku hantar, satu kaedah yang membolehkan kita membantu bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Apabila bercakap mengenainya, pasti kita tanya-tanya bagaimana bentuknya, mungkin boleh lepas. Okey, ini antaranya pendekatan tin beku dan hantar ini. Mungkin anda dapat lihat hanya sebesar ini, jadinya dalamnya ada daging. Kita pas kepada mereka yang memerlukan, mereka boleh masaklah, daging masak kicap, daging masak pindang dan sebagainya. Dan apabila kita ingin bercakap mengenainya, pendekatan baru ini dan juga dikaitkan dengan ibadah korban ini, di bilik berita ketika ini Puan Hafsah Marjuni, iaitu pengerusi Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan, kita bercakap mengenai pendekatan yang sebegini ya, sambutannya terhadap agihan daging korban ini. Yang pertama secara umumnya, dan kemudian kita bercakap mengenai pendekatan baru moden ini. Ya. Sila Puan. Sebenarnya tak boleh agak silap bila mengatakan ini adalah pendekatan baru ya, sebab Muslim Aid telah memulakan korban secara pengetinan sejak tahun 1993. Jadi dah 20 tahun. Di Malaysia sendiri kita dah mula pada tahun 2003. Sudah 10 tahun sudah. Ya. Dan apabila bercakap 10 tahun ini, komuniti kita masih lagi menarik untuk perhatikan. Apabila di bilik berita Astro Awani sendiri, apabila kita tunjuk tin tu pun ramai yang kata oh ini adalah benda baru. Jadinya bercakap dalam konteks itu, membawanya ke negara-negara luar ini, sambutan dan penerimaan itu bagaimana, Puan?
Alhamdulillah, kita sebenarnya rakyat Malaysia kita tahu memang dermawan. Sebelum kami mulakan program ini di Malaysia pada tahun 2003, kita telah menjangkakan memang akan ada yang kita kata soalan-soalan bonus ni kan. Jadi pada waktu itu kami telah tubuhkan jawatan kuasa teknikal dengan JAKIM sendiri. Di mana JAKIM telah mengeluarkan fatwa hukum tentang korban yang orang kata secara pengetinan ni, dan ianya diharuskan. Jadi pada kami sebenarnya ia adalah kita menduga keikhlasan seseorang penderma yang hendak berkorban. Kita tahu secara tradisionalnya biasanya orang akan mengambil 1/3 bahagian untuk orang yang berkorban, ya. Tapi bila membuat korban secara dengan Muslim Aid ini, 100% kita berikan kepada orang yang memerlukan. Jadi itu adalah satu tahap keikhlasan yang kita nampak semakin hari semakin menggalakkan di Malaysia ini. Okey, apabila bercakap mengenai saluran ataupun pengagihan itu lebih khusus, boleh Puan berkongsi sedikit sebanyak untuk penyaluran pengagihan untuk tahun ini melibatkan beberapa negara, lebih 2-3 negara atau bagaimana? Muslim Aid, saya kena terangkan sikit. Muslim Aid ialah sebuah organisasi antarabangsa. Jadi kita memang melakukan korban di banyak tempat, di banyak negara. Pengetinan ini adalah salah satu kaedah yang kita guna pakai apabila kita nak menghantar kepada zon-zon perang misalnya, tempat-tempat yang agak sukar untuk kita mendapatkan haiwan hidup. Contohnya di Somalia misalnya, ya. Memang ada haiwan hidup, tapi untuk katakan orang berkumpul pada hari korban boleh menjadi satu masalah keselamatan. Di Iraq, kita dah lama, dah 5-6 tahun ni, setiap tahun kita menghantar ke Iraq sebab di Iraq untuk berkumpul beramai-ramai melakukan ibadah kurban macam kita buat di Malaysia ni adalah satu isu keselamatan. Ya, begitu juga di Myanmar misalnya. Tahun lepas tidak ada langsung penyembelihan di Myanmar sebab isu-isu keselamatan. Jadi di sinilah kelebihannya daging yang ditinkan ni. Okey, Puan bercakap mengenai Myanmar. Di Bilik Berita juga ketika ini ada Ustaz Hashim Qasim, iaitu Pengetua Madrasah Anak Yatim Rohingya Selayang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apabila Puan Hafsah menerangkan mengenai situasi Hari Raya Korban di Myanmar itu, sedikit sebanyak boleh Ustaz huraikan dengan lebih terperinci, kongsikan cerita Ustaz dengan penonton di Malaysia ini, bagaimana pengalaman meraihkan Hari Raya Korban di Myanmar ini? InsyaAllah di Myanmar sana pun saya pun sudah lama tak balik sana. InsyaAllah saya sini saya jaga anak yatim, anak miskin, anak Rohingya, anak Myanmar Muslim, anak Indonesia. Ada susahnya budak-budak saya jaga. InsyaAllah ini Muslim ini saya kena pun sudah lama, tapi Muslim Aid pun dia tahun lepas pun ada 2 ekor tolong kasih saya. Nanti budak-budak ni kita anak yatim, anak miskin pun kasih makan, tapi itu anak miskin family pun banyak juga kita kawasan Selayang sana. Ya. Bercakap mengenai orang yang memberi, Ustaz berada kepada pihak yang menerima. Selain dari negara Malaysia yang antara penyumbang daging korban kepada masyarakat Rohingya, ada negara lain ke Ustaz? Negara lain saya pun tak pastilah ni. Saya di Myanmar sana pun kita sendiri-sendiri masing-masing, tapi kerjaannya masalah. Tahun ini ada boleh buat, tak boleh buat, tak tahu lah ni. Saya. Jadi dalam konteks macam itu, bantuan Malaysia selepas ini, selain kita bercakap mengenai ibadah korban daging, selain bantuan kemanusiaan, apa yang diperlukan oleh pihak Rohingya di Myanmar ketika ini? Perlukan banyak juga. Saya pun susah cakap sekali lah. Masalah ini, kerjaannya banyak kita, itu orang Myanmar Muslim ni. Masalah banyak. Okey, jadi harapan Ustaz kepada terutamanya kerajaan Malaysia yang lihat proaktif membantu di negara-negara Islam di garisan krisis antaranya. Apa harapan Ustaz kepada kerajaan Malaysia dan juga NGO-NGO di Malaysia ini kepada masyarakat Rohingya, Ustaz? Ya,
InsyaAllah harapan kita ni alhamdulillah di Malaysia sini InsyaAllah tolong kita banyak juga, tapi InsyaAllah lagi ada banyak lah lagi. Ya, kita dokumen masalah, lagi bantu masalah. Baik. Perlulah banyak InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz dan terima kasih juga kepada Puan Hafsah, pihak yang memberi dan pihak yang menerima bercerita pengalaman masing-masing. Assalamualaikum kepada kedua-duanya. Dan di talian ketika ini bercakap mengenai isu Hari Raya Korban dan ibadah wukuf yang berlangsung ketika ini juga untuk kita mendapatkan gambaran lebih jelas. Editor eksekutif kami, Abdul Razak Cik, sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, Abdul Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya, kita ingin mengetahui suasana di Padang Arafah ketika ini. Sekarang ni sebenarnya sunyi, senyap sunyi disebabkan semua jemaah haji telah keluar dari kemah masing-masing. Mereka mencari tempat-tempat yang sesuai untuk bersaurangan, berdoa, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masing-masing telah dilengkapkan dengan tazkirah-tazkirah sebelum ini untuk menghabiskan masa di antara asar dengan maghrib hari ini untuk berdoa sepuas-puasnya, mengaku tentang dosa-dosa yang telah berlaku sebelum ini, minta seminta-mintanya kerana siapa di kalangan jemaah haji yang datang berwukuf di Arafah bersungguh-sungguh berdoa dan percaya yang mereka akan diampuni doa-doa mereka. Doa itu pada waktu ini adalah mustajab, dan disebabkan itulah kalau kita pergi ke kemah-kemah di Arafah ini sekarang, semua jemaah-jemaah haji telah keluar dari kemah mencari tempat-tempat yang teduh. Walaupun ini pada Arafah sekarang ini sudah ada pokok-pokok semambu ya. Jadi adalah sikit-sikit tempat untuk berteduh. Dan kalau kita tengok merata-rata ceruk ada suami isteri, ada jemaah-jemaah lain yang membentangkan tikar sejadah. Kemudian ada yang membawa buku-buku doa dan juga pesanan-pesanan doa dari rakan-rakan dan sanak saudara dari tanah air. Begitu juga dengan saya, sebab dengan saya sekarang ini baca doa-doa yang telah dikirimkan kepada saya. Jadi insya-Allah saya akan mendoakan rakan-rakan agar kesejahteraan bagi rakan-rakan di Awani dan juga mereka-mereka dan semua umat Islam yang lain. Okey, Razak, sebelum tu nak tanya mengenai persediaan ibadah korban untuk esok ni. Di sana bagaimana? Di sini korban akan dilakukan pada hari-hari tasyrik, dan bagi jemaah haji, kampung haji sendiri telah memberi nasihat bahawa bagi jemaah haji untuk berkorban di sini pahalanya lebih berganda ya, dan cara korban dibuat di sini adalah di bawah pengelolaan IDB, Islamic Development Bank, yang berpangkalan di Pakistan, dan mereka setelah mengkaji praktis yang sebelum ini di mana daging korban selalunya terbiar begitu saja, tapi sekarang disembelih dan diagihkan secara ditimkan, dihantar ke merata dunia ke tempat-tempat yang memerlukannya. Sama juga dengan apa yang sedang berlaku di Malaysia, usaha yang diambil oleh Puan Hafsah itu sendiri. Okey, ada soalan tambahan dari penerbit kita yang tanya keadaan jemaah haji kita. Alhamdulillah, selepas berita banjir, hujan lebat pada hari Rabu sebelum hari wukuf hari itu, suhu pun sudah tidak sebegitu tinggi sebelum ini. Selalunya in the low 40s, tapi sekarang saya rasa lebih kurang 35, 36. Panas tetapi tidak sepanas dahulu. Jadi dengan adanya pokok dan tempat-tempat berteduh, tidak begitu panas. Boleh nak katakan kita duduk di luar ni selesa juga. Okey, Saudara Razak, terima kasih banyak-banyak. Ada juga soalan tambahan tapi kita tanya selepas inilah. Katanya apa doa ketika berwukuf tu oleh saudari Magna kita di dalam PCR ketika ini. Baik, terima kasih Saudara Razak Cik, eksekutif editor kami dengan perkembangan untuk wukuf menjelangnya Hari Raya Korban ini. Dengan itu sekian Awani 745. Ikuti berita kami juga di laman web s2awani.com. Muat turun aplikasi S2 Awani di Google Play Store dan App Store. Teruskan berinteraksi dengan kami melalui laman web tertera, Twitter, Facebook dan juga Instagram S2 Awani. Dan kami ingin akhiri Awani 745 pada hari ini dengan klip video lagu lambaian Kaabah sebagai cerminan penghayatan sambutan mulia umat Islam menerusi ibadat haji. Kepada semua, selamat Hari Raya Korban. Saya Ashwa Ismail. Teruskan bersama S2 Awani. Berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.
عندهم جمع وراعي قاطع مع الخط. اللهم تقبل منا يا قريب يا مجيب، وانصر بلاد المسلمين في كل مكان. حريق لا سمح الله أو مساعدة أو حالة طارئة هناك؟ طبعا الطيران أمنه هو جاهز. طبعا الإرشادات موجودة من وقت مبكر، وأيضا الجدية فالحمد لله خططنا إلى الآن ميسرة ومطبقة حسب ما هو معمول. إذن العميد عبد الرحمن الزهراني، وأنت